Terengganu merupakan negeri terawal menerima kedatangan Islam di Tanah Melayu. Ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat pada tahun 1887 di kawasan Padang Tara di tepi Sungai Tara, Kampung Buloh, Kuala Berang. Semenjak agama Islam bertapak di Terengganu, institusi-institusi pengajian Islam telah tumbuh bagaikan cendawan. Bersama perkembangan pengajaran agama inilah lahirnya tokoh-tokoh agama tersohor di negeri Terengganu, antaranya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid bin Abdul Kadir atau lebih dikenali dengan nama Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong dikatakan lahir pada tahun 1868 di Kampung Jenguk Tong, Beladau Kolam, Kuala Terengganu. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa beliau telah dilahirkan di kampung ibunya, iaitu di Belukar Bilang, Ulu Telemong. Beliau sewaktu kecil dibawa oleh bapa saudaranya Tuan Muhammad ke Makkah dan di sana belajar di Makkah. Sewaktu usia remaja dia bawa pulang. Ketika pulang ke Terengganu, beliau mendapat pendidikan daripada Haji Yaakob dan Haji Musa. Kedua-dua ulama itu tinggal di Paya Bunga, Kuala Terengganu. Setelah selesai pengajiannya dengan Haji Wan Musa, Abdul Rahman begitu ingin sekali menuntut ilmu daripada ulama terkemuka di Terengganu pada waktu itu, iaitu Tok Paloh. Bagaimana dia menjaga hati dan perasaan. Bagaimana sekiranya beliau terus belajar dengan Tok Paloh, sedangkan dalam masa yang sama gurunya iaitu Haji Yaakob dan Haji Musa masih ada. Maka bagi menjaga kedudukan ini dan ketertiban menuntut ilmu seorang ulama yang berwibawa ketiga-tiga itu, beliau menjadi khadam kepada Tok Paloh dan lama-kelamaan beliau dah diterima untuk menjadi murid kepada Tok Paloh. Semenjak itu beliau menuntut ilmu dengan Tok Paloh. Haji Abdul Rahman sangat disayangi oleh Tok Paloh. Malah Tok Paloh sendiri dikatakan pernah membayangkan Abdul Rahman sebagai penggantinya sebagai ulama terkemuka di Terengganu. Dan Haji Abdul Rahman Limbong kita melihat bagaimana citra, bagaimana kedudukan Tok Paloh sebagai seorang yang jelas, iaitu tidak begitu setuju dengan kehadiran pihak British. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya menjadi pembentukan kepribadian kepada Haji Abdul Rahman Limbong, dan Haji Abdul Rahman Limbong menuntut ilmu dan sanggup menaiki sampan perahu daripada kampungnya di Beladau Kolam, Maner, Kuala Terengganu setiap hari ke Kampung Paloh, di mana tempat tuan gurunya menetap di situ, iaitu Tok Paloh. Haji Abdul Rahman dikenali dan disayangi ramai dengan personaliti yang begitu menyenangkan. Beliau merupakan seorang yang peramah, berperibadi baik, mempunyai latar belakang pendidikan yang cemerlang, malah sangat pemurah dengan masyarakat setempat. Setelah menguasai ilmu yang padu dan memadai, Haji Abdul Rahman aktif mengajar segenap masyarakat di Hulu Terengganu, terutama di Limbung Kemaman. Kampung Limbung pada asalnya dibuka pada tahun 1810 oleh keluarga ataupun mereka yang datang dari Kuala Pahang. Dikatakan keluarga itu adalah keluarga Cik Wan, dan mereka merupakan petani-petani yang mengusahakan tanah di sini. Bermakna di Kampung Limbung ni dulu adalah merupakan kawasan pertanian. Dan selepas itu pada tahun 1995 Kerajaan Terengganu telah mengambil ataupun membuat pengambilan tanah di kampung ini, dan sejak itulah kampung ini berubah dari sebuah kampung tradisional ataupun kampung biasa kepada kampung ataupun kawasan yang membangun sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Kerajaan pada masa itu telah membina Center Point dan juga Yellow Town berserta dengan surau ini sekaligus.
Surau ini dibuka pada tahun 2001. Sebelum ini surau ini bukan berada di sini tapak asalnya. Dia berada di lebih kurang tak jauh dari sini, di kawasan Yellow Town. Pada masa itu surau itu adalah merupakan surau kayu. Bila kerajaan mengambil alih atau membuat pengambilan tanah di sini, surau itu digantikan dengan surau yang ada sekarang ini. Dan pada tahun 2001 surau ini dibuka. Beliau disebut sebagai Limbung, dikenali sebagai Tok Limbung kerana beliau sering ke satu kampung di Kemaman. Hari ini dalam bandar Cukai Kemaman, Terengganu. Di situ ada satu kampung, Kampung Limbung. Dan di situlah beliau sering berulang-alik dan menyampaikan ilmu di situ dan juga belayar untuk aktiviti perniagaan. Justru itu beliau dikenali sebagai Tok Limbung atau Haji Abdul Rahman Limbung. Kitab-kitab yang beliau ajar meliputi beberapa disiplin ilmu. Antaranya ialah Kitab Al-Ajrumiyah, Kitab Mutammiman dan Tashil Nal Al-Almani yang berbincang mengenai ilmu Nahu dalam bahasa Arab serta Ma'an Al-Barahin mengenai ilmu Tauhid. Selain mengajar, Haji Abdul Rahman Limbung ialah seorang ulama yang suka mengembara atau merantau ke beberapa buah negeri dalam mengembangkan syiar Islam. Pengembaraan beliau ke negeri-negeri tersebut mempunyai kisah yang panjang namun dapat diungkapkan dalam pelayaran di laut. Haji Abdul Rahman Limbung menggunakan perahu buatan orang Terengganu sendiri. Beliau berlayar bersama-sama anak muridnya dari Terengganu. Dikatakan ahli pelayaran pada zaman itu telah menggunakan perahu-perahu yang berukuran besar yang boleh memuatkan barang-barang antara 100 hingga 350 tan. Di antara tempat yang beliau kunjungi adalah selatan Thailand, di Menara atau Narathiwat hari ini, sampai ke Songkhla, Senggora, dan di sebelah Kepulauan Riau, Indonesia sampai ke Jambi, sampai ke Kalimantan di Sambas, sampai ke Pulau Natuna, Anambas. Itu adalah kawasan yang Haji Abdul Rahman Limbung sampai untuk menyampaikan ilmu dan juga untuk menjalankan kegiatan perniagaan. Haji Abdul Rahman Limbung bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan dakwah dan menyebarkan agama Islam, malah beliau turut mempunyai peranan dalam aspek ekonomi rakyat pada waktu itu dengan mengusahakan pelbagai perniagaan dan bertani. Kegiatan beliau dalam perniagaan menjadi contoh yang paling baik kepada umat Islam, terutamanya di kawasannya di Telemong Hulu Terengganu. Ini adalah pekan kecil Kuala Telemong. Pekan ini adalah semenjak tahun 60-an, daripada tahun 60-an sampai ke 70-an ada kemajuannya. Sebab di sini adalah terletaknya dia datang kedai-kedai kopi, dan juga di sebelah sini adalah di kedai kopi dan juga pasar basah di sini. Ini adalah laluan ke Pengkalan Penambang, yang mana pengkalan ini adalah laluan utama untuk ke sungai. Sini adalah sebelah sini ada Sungai Telemong, dan sebelah sana ada ke sini adalah Sungai Terengganu yang besar ni, bezanya besar. Dan sini adalah kuala pertemuan antara Sungai Telemong dengan Sungai Terengganu. Sebab itulah ini dinamakan Kampung Kuala Telemong. Ketika itu adalah sungai ini adalah pengangkutan utama di antara Kuala Terengganu dan juga Kuala Berang. Jadi di sinilah tempat pertemuan pedagang-pedagang di Kuala Telemong ini. Dan sinilah sejarah dulu Tuan Haji Abdul Rahman Limbung berulang-alik daripada Kuala Terengganu ke Kuala Berang. Juga pengikut-pengikut beliau lah yang datang daripada Kuala Berang untuk pergi belajar agama dengan Abdul Rahman Limbung. Melalui sungai inilah mereka menggunakan perahu
untuk belajar di tempat Balai Abdul Rahman Limbong di Beladau. Kelebihan Haji Abdul Rahman Limbong ialah beliau dikenali sebagai seorang yang warak atau teguh pegangan agamanya. Kelebihan ini memudahkan beliau menarik sokongan penduduk. Oleh kerana tugas beliau sebagai seorang guru agama dan tokoh ilmuwan yang terkemuka di Terengganu, beliau sering menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan banyak permasalahan yang berkaitan dengan hal ehwal agama dan undang-undang. Kerana itu juga, beliau dikenali sebagai pejuang tani kerana perjuangannya membela nasib petani yang ditindas. Daripada hasil ini, daripada pelayaran, perjalanan ini, Haji Abdul Rahman Limbong juga terpengaruh dengan perkembangan yang berlaku di dunia. Perkara yang terjadi di Indonesia, perkara yang terjadi di negeri-negeri lain, di negeri-negeri Melayu, iaitu campur tangan kolonial, Belanda di Indonesia, British di negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, akhirnya sampai juga ke Terengganu. Dan berlakunya kegiatan yang kita sebut sebagai penindasan ketidakadilan bagi masyarakat awam, masyarakat marhain oleh golongan yang mencari keuntungan semata-mata dan bukan untuk membela penduduk di Tanah Melayu termasuk di Terengganu. Bagaimana hasil negeri ini dipunggah, dia bawa balik ke negara mereka. Dan lalu pihak kolonial British memperkenalkan beberapa peraturan baru. Di antaranya adalah dasar berkaitan dengan cukai berkaitan dengan tanah dan sebagainya. Sekitar tahun 1920-an, pihak British mula campur tangan dalam pentadbiran negeri Terengganu apabila mula memperkenalkan peraturan-peraturan baru berkaitan hasil mahsul tanah dan hutan. Hal ini menyebabkan sekumpulan petani mengadakan bantahan terhadap pihak British dengan cara tidak mengendahkan peraturan baru. Kita melihat balik semula pada tahun yang lebih awal, 1894, ketika itu apabila berundurnya orang-orang Pahang ke Terengganu. Jadi ketika itu orang-orang seperti orang Pahang seperti Tok Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau berlindung di Ulu Terengganu dan diberi perlindungan oleh Tok Kepaloh yang merupakan guru kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi kita lihat kat situ, ini adalah satu cetusan kepada semangat penentangan terhadap penjajahan atau pencampur tangan British atau di Tanah Melayu lah. Jadi bila peristiwa itu berlaku, jadi banyak rentetan peristiwa-peristiwa yang lain yang seterusnya menjadi semangat, pembakar semangat di kalangan masyarakat, terutama di kawasan-kawasan yang Ulu Terengganu yang ketika itu kalau kita lihat sekitar tahun 1920-an yang lebih awal tu berlaku banjir besar. Jadi masyarakat petani yang ketika itu agak miskin masa tu, jadi berlaku bila campur tangan British masa tu telah secara tak langsung telah menekan masyarakat penduduk yang terdiri daripada kaum petani lah masa tu. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong adalah tokoh-tokoh yang dihormati, telah orang kata membakar semangat, orang kata mencetuskan semangat bahawa memperjuangkan nasib golongan petani ini terhadap ketidakadilan, terutama dalam aspek-aspek cukai, kepala dan sebagainya yang menekan para petani ketika itu. Apabila British mendapat tahu hal itu, mereka terus menangkap dan mendakwa seramai 43 orang petani yang terlibat dalam bantahan itu. Petani-petani itu ditangkap dan didakwa di mahkamah. Haji Abdul Rahman Limbong telah bertindak sebagai peguam kepada 43 orang petani dan berjaya menyelamatkan mereka daripada dihukum. Pada tahun 1923, pihak British telah memperkenalkan Undang-Undang Kawalan Binatang yang melarang penduduk memburu binatang liar. Manakala pada tahun 1924 pula, pihak British memperkenalkan satu lagi undang-undang tanah yang baru, iaitu setiap penduduk wajib daftar tanah mereka. Rentetan ketidakpuasan hati para penduduk, maka berlakulah penentangan rakyat Terengganu terhadap pihak penjajah. Satu konsep yang saya sebutkan tadi, iaitu konsep Al-Qawiyul Amin tadi, dengan di atas sifat itulah beliau membantu penduduk, khususnya golongan tani,
yang berada di Hulu Terengganu dan kawasannya adalah daripada Kuala Berang, kampung-kampung sekitar sampai ke Hulu Dungun, sampai ke Hulu Paka, dan laluan itu ketika itu adalah melalui sungai sampai ke Telemong, di Telemong, Kuala Telemong dan sebagainya. Kawasan itu sampai ke Bukit Payung, Marang. Jadi itu di antara lokaliti perjuangan penduduk-penduduk yang menjadi pengikut Haji Abdul Rahman Limbong. Kemuncak kepada penentangan dan kebangkitan rakyat berlaku pada 21 Mei 1928. Kali ini penduduk kampung berkumpul beramai-ramai di Kuala Berang dan Telemong. Padang Kacung adalah sebuah padang yang berbentuk nyiru. Dia sebab dia tajam ke atas dan besar di bawah. Jadi kita panggil Padang Kacung. Di situlah tempat berlakunya peperangan. Jadi peperangan Padang Kacung pun dipanggil, peperangan Tok Janggut pun dipanggil. Jadi kita panggil sini dua peperangan. Ya, Padang Kacung dan Tok Janggut. Kemarahan penduduk kampung dihadang oleh pasukan pertahanan kerajaan di Padang Kacung, Kuala Telemong. Perintah tembak telah dikeluarkan kepada ketua pasukan polis. Akibatnya, pertembungan antara penduduk kampung dengan pasukan pertahanan kerajaan mencetuskan pertempuran yang amat sengit. Tembakan oleh pasukan kerajaan telah mengorbankan seramai 12 orang. Jadi sebenarnya kubu 12 ini adalah tapak asal dia. Di sinilah berlakunya pemakaman sampailah ke sekarang. Dulu sampai sekarang. Di sinilah tempatnya kubu 12. Setelah beberapa siri penentangan, peristiwa naik mahkamah dan tekanan yang diberikan oleh pihak British, Abdul Rahman Limbong telah ditangkap di rumahnya di Kampung Beladau Kolam. Beliau telah dibawa ke Istana Maziah dan disoal siasat. Pada 28 Mei 1928, beliau dibuang negeri ke Singapura pada 13 Jun 1928. Selepas itu, atas nasihat yang diberikan oleh Datuk Seri Amar Draja, Haji Abdul Rahman Limbong akhirnya dihantar ke Mekah sebagai salah seorang tahanan politik pada 19 Ogos 1928. Sekalipun Haji Abdul Rahman Limbong dihantar, dibuang negeri ke Mekah, mereka telah diberi, Haji Abdul Rahman Limbong diberi allowance, saraan bulanan sebanyak RM30 sebulan dan dinaikkan menjadi RM50 sebulan. Haji Abdul Rahman Limbong telah meneruskan usaha dakwahnya dan mengajar agama kepada orang-orang tanah Melayu yang berkunjung ke Mekah pada waktu itu. Haji Abdul Rahman Limbong telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 6 November 1929 dan telah dikebumikan di bumi Mekah. Dia kalau kita lihat dekat museum berkaitan dengan Haji Anwar Limbong, dia sebenarnya tak ada koleksi yang khas lah, koleksi yang khusus pasal terutama Haji Anwar Limbong ni tokoh dia tokoh agama. Lepas tu dia pula koleksi dia banyak bertaburan terutama di kalangan anak-anak murid dia. Di antaranya dikatakan ada jubah, ada kayu rotan dan juga ada dikatakan ada kain serban dan sebagainya. Tapi koleksi itu berada menjadi milik persendirian ataupun milik anak murid yang pernah belajar dengan Haji Anwar Limbong sendiri. Jadi kalau dalam usaha museum tu memang kita ada usaha untuk didapatkan, terutama nak menjadikan ia tu satu benda yang kita kata sebagai satu artifak contoh ataupun bukti kepada kewujudan tokoh besar ini. Dalam sama kita nak mewujudkan pula galeri yang khusus kepada tokoh-tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan, tokoh-tokoh yang penting dalam sejarah negeri Terengganu dan juga Malaysia secara umumnya. Anak jati Terengganu ini banyak memberi sumbangan kepada para penduduk tempatan, sama ada dalam bidang agama, undang-undang atau ekonomi. Perjuangan yang dilakukan oleh Abdul Rahman Limbong ialah untuk menegakkan agama
dari pengaruh-pengaruh barat yang mencecaskan keimanan umat Islam ketika itu. Meskipun beliau bermula sebagai seorang tokoh agama dan pendakwah, namun namanya mekar sebagai salah seorang yang bertanggungjawab membela nasib rakyat Terengganu dan berperanan penting dalam kebangkitan rakyat menentang penjajah. Demikianlah beliau dengan ketokohan menjadi seorang ulama dapat menjadi suri tauladan kepada generasi mendatang.